Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, untuk kali ini saya akan meneruskan dengan counter-counter yang bermomentum yang dijangkakan akan meneruskan kenaikan untuk beberapa minggu yang akan datang lah. Okey, counter ni yang ditutup pada hari Jumaat menggunakan GBS kena momentum, kita dapat detect counter-counter ni lah yang bermomentum kuat. Selalunya next week dia akan naik, dan the next week dia ada 2 minggu selalu yang kita bagi masa untuk dia buat kenaikan. Okey, tetapi setiap counter yang ada momentum ni selalunya dia akan retrace dulu lah, dia buat pullback. Macam ni contoh RGT BHD, RSI dia dah sampai ke 86. Kita tahu dekat area 86, area 80, area 90 tu sudah dekat dengan overbought. Overbought ni terlebih belian. Bila dah terlebih belian, selalunya orang TP orang take profit. So berlakunya jualan, harga akan turun. Dia retrace sekejap sebelum dia buat kenaikan. Okay, sebab dia overall counter dia ada momentum, cumanya dia terlebih beli. Bila terlebih beli tu dia akan berlaku jualan lah. Okay, dia kalau kita belajar basic saham, dia ada oversold dan overbought. Alright, so kita baca dulu counter-counter yang berpotensi untuk next week. Berapa hari bulan next week? 8 hingga 12 hari bulan. So RGT BHD membuat kenaikan yang sangat cantik. BSL Corp, yang ni saya ingatkan dia berlaku apalah, tiba-tiba harga nampak dia turun dan tiba-tiba nak limit up. Dia ada split share ke apa, bonus issue atau something. Okay, hari Jumaat, siapa yang memang nampak minat belian yang sangat ni lah, tengok belian kuat. Airsoft, EFOS, Headstar, YBS, Emulus, CJSN. Okey, kenapa ada tanda-tanda ni? Yang ni ada tanda sebab di weekly, okey, time frame weekly dia, RSI dia di atas 60. Okey, saya tanda dulu sebab bila weekly dia ada momentum yang kuat, daily dia akan ada momentum yang kuat sama. Alright, ini counter ni kita discuss berdasarkan RSI atas 60 ni, ikut RSI tu siapa yang ada follow group ke channel RSI tu yang Cikgu Nas tu, dia tengok weekly ada atas 60, RSI 60, counter yang daily dia akan duduk bagi momentum lah yang cantik. So kalau macam GBS, siapa yang biasa dengan GBS, saya kata cari counter di atas RSI 50. Sebab counter di atas RSI 50 dia ada momentum. Alright, cumanya kalau macam ni daily macam ni dia terlampau tinggi, risiko dia tinggi lah. Dia akan buat retracement terlebih dahulu. Siapa yang belum masuk boleh tunggu retrace lah, pullback. Dia buat pullback lah, lepas dia naik yang tinggi dia turun dulu sekejap, baru dia naik semula. Okey, kita cari masa dia turun sekejap tu. Alright, kita teruskan lagi. Tadi saya dah sebut sampai CJSN. Scope, okey, yang ni sebab weekly dia bawah 60, tapi bukan kata dia tak bagus, sebab daily dia cantik saja 67. Cuma saya bagi more fokus tu yang weekly dia pun cantik juga lah. Okay, Skin Wolf, Franken, Inari, Pelikan, NWP, Pestec, Stitos. Okay, yang lain-lain ni boleh ambil juga bukan kata out, sebab tengok yang ni janganlah, ini belum lah bawah 50 kita tak mahu, kita nak 50 ke atas. Mana-mana yang berminat boleh ambil saja, mana-mana satu counter study. Okay, contohlah yang ni saya dah buat tadi, saya dah delete dah lah sebab saya nak tunjukkan semula. Kita tengok kalau guna GBS intraday version 2 ni, sebab saya nak letak gancak ni. Yang kalau guna yang biasa pun dah ada dah kalau yang GBS trade detail dah ada semua dah ni, dah all include. Cukup pakai yang ni saja, 2, 3. Sebab yang free trading view kan tak boleh pasang lebih daripada 3. So pasang GBS trade detail, pasang yang ni dapat tengok ADX, dapat tengok RSI. Okey, pasang GBS MACD, dapat tengoklah DMI, semua ni semua dah ada dekat sini. So dah cukup dah 3 indikator sahaja. Okey, dekat sini apa yang kita nak tengok, selagi mana trend band dia hijau, boleh je hold untuk yang swing Contoh kat sini, ini yang warna purple ni SMA 200.
Okay, selalu saya dah bagi penekanan banyak kali dalam video. Counter kalau dia mengatasi berjaya, candle naik atas SMA 200, selalu dia akan meroket naik ke atas kan, sebab pertukaran trend. Bayangkanlah sebelum ni 200 hari sebelum dia di bawah, tiba-tiba dia berjaya mengatasi resisten 200 hari, takkan dia akan meroket? Okey, tapi kena make sure confirmation dulu lah macam ni dia naik tapi dia turun juga. Dia test berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ketiga baru betul-betul dia melepasi. Dia memang nak melepasi SMA 200. Dia dah cuba dah sekali, tak berjaya. 2 kali tak berjaya, kali ketiga baru berjaya. Itu risiko dia. Katalah kita first time baru jumpa SMA 200, kita terus masuk, so kita kena jaga kat loss okey. Sama ada 2-3 bit jatuh kita keluar, ataupun kita boleh gunakan gun chart ataupun Fibo retracement. Kalau kata dia dah sampai tahap yang kita rasa support kita dah bocor, kita kena keluar lah. Macam ni support bocor kan, keluar, kita masuk lagi sebab kita tengok SMA 200 dia boleh lepas. Lepas tu gagal. Jangan buang counter tu jangan buang, sebab bila dia dah test beberapa kali, dia akan lepas juga. Dia akan lepas juga SMA 200 tu. Dia boleh test, so simpan balik, simpan. Yang ni kali ketiga kita try, berjaya, untung. Jangan keluar selagi mana siapa yang beli daripada bawah ni, janganlah keluar sebab trend band dia bullish. Kalau bearish macam ni, dia dah start menunduk warna merah. Okey, yang ni elok lagi dia mendongak, semua mendongak. Kalau tanda ciri-ciri counter tu dah habis, dah haus dah, dia start menunduk. Ni tak ada tanda-tanda dia nak menunduk elok susunan ni. Kalau saya ambil yang major merah, kuning, hijau susunan traffic light dia masih cantik. Yang ni hijau ni kita kira last lah. Kalau sampai sini bocor tak jual-jual, kita dah rugi banyak. Kira ini last support kita lah sebelum berlakunya downtrend. Sini selagi mana di atas ni, atas line kuning ni, sebenarnya okey je untuk swing, right je. Kerugian kalau macam sekarang sini nak pergi sini, rugi berapa banyak. Ni pergi sini rugi 8%, tapi kita orang yang masuk swing kan, dia masuk dari awal-awal ni. Okay, semua line dah cross naik atas SMA 200, susunan dia cantik, masuk ada watch list keluar, ada golden cross. Kita masuk kat bahagian sini. Okay, selagi mana tak bocor dekat area support candle ni ataupun candle ni, katalah kat sini tak bocor, 5450 tak bocor, kita akan masuk katalah kita masuk kat sini kan, golden cross, tak kisahlah kita beli kat sini ke sini ke, kata beli kat puncak sekalipun dekat 490, selagi mana candle bawah dia ni kan, ni candle ni dekat 445 ni tak bocor, kita hold je, still untung. Cumanya dari segi ni, kalau katalah kita masuk dekat harga kat golden cross, kita ambil puncak, kita kejar kan, kita kejar sampai kat sini 490, kita masuk sampai sekarang kita dapat dalam 55% sepatutnya. Lepas tu tiba-tiba kita katakan kita jadikan yang ni support yang lain, EMA yang kuning ni support kita. Tiba-tiba dia drop, kita akan rugi 8.46%. So tolak sini dapatlah kita punya keuntungan dalam 46% macam tu contoh 45% sahaja daripada asal 55%. Bukan rugi, kita still dalam profit, cumanya tak untung semana untung kita hari sebelum ni. Itu je. So tak apa. Tak apa je kita letak support kat sini. Mana tahu dia touch, dia turun sampai sini, dia naik lagi sampai 100% ataupun 200%, 300%. Okey. Sebab overall dia counter ni sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Okey, dari segi ni dia buat rounding bottom. Ini neckline dia. Okay, dekat 685 dia dah lepas neckline, dah berjaya. Sebab kita expect dia terus akan buat projection. Cuma kalau dia turun tu sebab dia bergerak zigzag dia bergerak zigzag, memang dia akan turun sikit-sikit saja tu, sikit-sikit macam gini. Contoh mana dia, kita buat lukisan sikit.
Dia dah naik ni kan, biasalah kan. Dia dah sampai RSI dekat 80-90, mestilah dia ada belian. Contohlah kan, sekarang 770 kan. Over sangat. Katalah sampai 80 sen, dah tu dia turun. Kenapa tak berlaku ni? Saya nak buat conteng-conteng. Saya nak bagi tahu dia zigzag. Dia naik zigzag. Okey, masa dia turun ni ada orang cuak lah. Masa dia turun ni mestilah ada yang cuak kan. Ni lah. Katalah dia naik sampai sini, katalah esok ada orang kejar, dia dapat 12%. Sekali hari Selasa turun, ataupun esok juga dia turun sampai 740 contoh. Alamak, baru untung 12%, lepas tu dah rugi 9%. Dapatlah untung 2% je. Yang ni orang sedih lah. Tapi sebenarnya dia nak naik lagi. Dia cuma dia retrace sekejap. Dia tak boleh nak naik je. Takkan sampai 100% RSI. Dah overbought mesti dia akan turun. Itu je dia punya biasa basic saham tu. Macam tu lah teknik analisis. Bila dah kita buat analisis saham tu, dia tahu dah dekat 80 hingga 100 tu agak bahaya. Sebab dia dah sampai ke overbought. Kita jangkakan dia akan buat penurunan, baru dia naik semula. So siapa yang tak mampu nak bertahan tu, tunggulah dulu pullback. Siapa yang okey je, bolehlah kejar ke. Dan dikatalah dia turun pun, kita dah kat dalam merah, kena strong hold di bawah lah. Sebab kita tahu dia akan buat kenaikan. Alright, kita padam balik. Sebab rounding bottom ni memang dia akan buat projection. Memang dia akan buat. Kalau dia turun sampai sini 53%, so dia punya kenaikan pun akan jadi 53% juga. Dia akan sampai juga. Bila dia sampai tu je kita tak pasti. Mungkin bulan ni juga, ataupun bulan depan ke, kita tak pasti. Berapa bulan kena swing untuk dapat harga ni atas RM1. 53.79 ni. Ya. Agak-agak je lah okay. Sampai sini kita kata dia sampai 1.055. Dia akan pergi cari sini juga. Dia dindong-dindong. Dia dindong ke dia merah kejap hijau, merah kejap hijau. Tapi dia akan pergi cari juga sini. Siapa yang tak tahan dindong tu, memang kena masuk minit-minit kecil. Sebab minit kecil je kita nampak dekat mana dia retrace, dekat mana dia buat pullback. Weekly, weekly sama. Saya nak tunjuk ni monthly. Siapa yang suka invest, boleh invest counter ni. Rounding bottom kecil dia kat situ. Yang tadi tu kita lukis tadi. Rounding bottom besar dia, nampak tak ni? Yang ni saya dalam kelas Elliott Wave bincang counter ni lah, antara yang kami discuss. Sebab memang menarik untuk kita invest okay. Cuma kalau nak invest biasa kita memang tengok ni dululah kita tengok Allah, rounding bottom dia sampai ini, dia punya neckline dia dekat atas sekali itulah. Okay, so dia akan pergi cari balik harga yang sama. Berapa kata harga paling high dia? 2860. Tak kena pula, sengit lah saya. Okay, tak kena tak apalah, halal lah. Okay, so maksudnya sekarang ni harga dekat area sini kan, area 750 kan. Dia akan cari sampai yang atas ni, rounding bottom, dan seterusnya. Okay, sebenarnya dia 2.60. Kenapa lah tak mau kena 2.60. Okay, seterusnya apa akan berlaku? Ini bulanan. Kalau bulanan tu satu candle tu satu bulan bergerak dia. Ini satu candle baru sebulan, 2, 3, jadi bertahun lah Sebab tu kita panggil invest. Kalau kita invest, dia turun 1.3%, so dia akan naik 1.3%. Dia akan pergi mana kalau kita invest ni? Okay, kalau kita invest,
macam 2-3 tahun pertama dia akan cari RM2.86 setahun ke, atau tahun depan dia pergi. Okey, jangan katalah dalam tahun ni dia berjaya pergi RM1. Sekarang 75 sen. Mungkin beberapa bulan sekarang bulan 11 mungkin tak sempat. Katalah bulan 1, selalu 3 bulan kita swing 3 bulan. Katalah sampai 3 bulan berjaya RM1. So kita agak-agak RM1.5 adalah 3 bulan seterusnya. Okey. So bulan 3, kata bulan 1, bulan 4, lagi 3 bulan, bulan 7. Contoh sampai bulan 7 atau tahun depan kita jangka dia sampai RM1.5 ataupun RM2. Okey. Seterusnya maksudnya beberapa tahun kita boleh sampai, katalah setahun 2 baru sampai dekat RM2.86. Seterusnya tahun ke bila ni mungkin 4 tahun ke baru nak dapat RM5.84. Tu yang kita panggil invest Target pertama kita yang kecil dulu RM1. Kad yang kecil RM1. Okey. Dekat daily tadi kita tengok kad kecil. Dia dekat kecil, kad besar, rounding bottom. Okey, dia sama ada rounding bottom ataupun dia buat saucer. Rounding bottom tu ada saucer ataupun kad handle. Kalau kad handle dia akan turun buat handle. Mana ni? Tak nak pergi kecil Why? Alamak, kenapa dia tak nak jadi kecil? Saya ni kenapa tak nak kecil lagi? What? Adakah salah pilihan ni? Warna? Kenapa dia tak nak jadi kecil lagi? Siapa tahu? Alah, dah tak nampak pula saya punya candle. Kita ambil daily set. Sebab daily tu Alright. Okay, dah nampak lah. So, target kita dalam sebulan 2 ni katalah RM1 untuk kita swing. Tahun depan kita target RM1.5, tahun seterusnya RM2, dan last kali kita target RM2.8. Macam tu lah. Dan lepas RM2.8 kita boleh target projection yang baru sampai ke RM5.88 kan. So invest dalam telah setahun hingga ke 5 tahun, kita jangkakan dia buat kenaikan macam tu. Sini daripada monthly tadi kita ambil monthly, satu candle 1 bulan dia nak naik. Katalah kita masuk dari sini, berapa persen dalam dia setahun hingga 5 tahun setahun hingga 5 tahun kita dapat 654%. Itu kalau kita invest. Sebab tu orang yang invest tu lebih untung Orang yang invest tu lebih untung. Sebab tapi kena sabar bertahun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nak bagi sampai harga ni. Kalau kurang-kurang dia sampai sini dulu. Mungkin setelah setahun 2 sampai sini dapat 272%. Setelah tahun depan ataupun awal tahun 2003 tahun depan 2023. Itulah counter yang sesuai untuk kita invest. Okay, ni ternampak potential. Daripada saya nak sembang daily weekly dah jadi tahunan. Dan cuma saya rasa counter ni sangat cantik untuk kita swing, kita invest. Cuma fundamental saya tak pasti bab-bab fundamental tu kena study sendiri. Catalyst apa semua, adakah company yang membuat profit. Okay, itu kan company yang rugi. Kalau company tu buat profit, apa lagi, masuk je lah. Kalau fundamental bagus, technical analysis, charter bagus, chart bagus, FA bagus, masuk je lah, invest. Alright, yang ni cuma minit kecil. Kalau yang jenis suka merempit tu, RSI dah 80, berani tak nak rempit? Tengok 15 minit dia buat apa. 15 minit dia berehat. Dia berehat dekat 750. Dia naik sampai 770. Lepas tu dia turun. Dia bagi candle apa? Dia bagi candle inverted hammer. Inverted hammer tu ada selling pressure. Selalunya akan turun lagi sikit lah turun, baru dia naik. So kita boleh tarik Fibo lah
Vivo boleh tarik kat sini untuk dapat overall maksudnya kalau kita tarik kat sini, kita ambil picture dia dekat sini dalam lingkungan ni, sebab dia nak point low, point high. Kalau kita ambil yang terdekat dekat pusingan ni, okay, dia turun ni, dia naik. Tarik bawah ni, tarik atas ni, tarik yang paling atas slow. Yang ni salah retracement. Okay, kita tukar balik sekejap. Mana dia? Ini tukar ni antik reverse. Reverse ni kita nak tengok TP. Ni kita nak tengok kat mana dia turun. Sekarang dia turun 50%. Mungkin dia turun sampai 745. Dia turun 740 sen ni, 78. Kalau dia turun sampai sini, sampai ke salah dia buat. Kalau dia gagal bertahan dekat 730, ke barang kalian dia buat apa? Dia buat downtrend lah. Okay. Untuk ini minit 15 untuk rempit. Rempit tu kita tengok dulu dia mampu tak. Seeloknya adalah yang ni, saya buat reverse balik ni. Tekan balik, pergi reverse. Seeloknya dia kena naik kat mana? Dia kena melepasi 76 sen, ataupun sebaiknya atas 770 ni baru betul dia akan naik. Mungkin boleh TP kat 795 ataupun 80 sen. Kalau kita masuk dekat 770, so support kita kat mana? Katalah support kita dekat area sini kan, dekat 75. So sini kita masuk area 775 contoh So kita nak TP dekat 80 sen. Dapatlah keuntungan berapa persen ni? Tengok sekejap. Berbaloi tak berbaloi? 3%. Sekejap. Ini sebab dalam 3%. Ini kalau 15 minit kalau kita tahap kita nak sampai 80 sen je. Kalau kita aim high, okey. Kalau kita aim high yang tadi tu, daily kita tahu dia nak pergi mana kan? Kita tahu kan dia nak pergi mana tadi? Dia akan cari RM1 kan? Boleh je hold. Lagi mana dia tak bocor, insyaAllah lah dia tak, kalau kita dah masuk kat sini, kita boleh jadikan sini support ataupun kat sini 685 ni support dia selagi tak bocor. Ataupun harga yang kita masuk berapa tadi. Ini kalau orang masuk awal. Kalau kita baru masuk tadi kat 15 minit, masuk harga 770 macam tu, mungkin 750 selagi tak bocor 750 kita right je. Okay. Sebab kita nak kat candle validation tu ada satu bullish candle macam ni, dia mengatasi candle sebelum, barulah dia naik. Nampak tak? Kita delete ni jap, kita ambil kotak baru ni. Tadi saya beli kat atas kotak kan, kat sini beli. Selagi dia tak mai sentuh kotak dia ni, dia mai sentuh kotak dia letaklah 2-3 bit bawah kotak ni, tanda cut loss kita. Ini kita masuk area atas kotak, dia naik sampai sini, dia turun junam kejap ni, dia sentuh kotak, dia naik balik sampailah sekarang kan. So kalau macam ni kita dapatlah dah untung. Kat sini dapat 5.67% untuk 15 minit. Siapa yang baru nak masuk sekarang ni? Kotak dia kat sini pula. So nak beli atas kotak 770. So kita expect dia akan naik. Nanti dia mungkin akan turun start test macam dia ni kan. Dia jahat ni, dia bagi satu week ni saja nak bagi gabra, nak suruh orang jual. Okay, kata kita dah masuk sini, kita dah sedap dapat profit, tiba-tiba turun pula, mesti ada cuak kan. Mungkin ada yang dah cut loss. Sebenarnya tak perlu letak berapa bit bawah kotak ni kan. Kalau kita masuk dekat 775 contoh, kat sini lah cut loss kita mungkin bawah sikit pada kotak, sebab takut dia just test kita nak suruh kita keluar. Right? Kalau ikut candle validation pula, candle validation macam ni lah. Candle ni dia dah makan candle sebelum, ini pun dah boleh masuk kat sini. Kat sini dah boleh masuk lah ni 720 ni. Sebab apa? Candle bullish ni dia dah makan dah yang sebelum. Ini pun dia dah naik atas mengatasi candle merah ni, boleh masuk lah.
Macam ni candle merah. Kena ada satu bullish, satu candle bullish, dua candle. Dia pakai candle ni, kita masuk je lah. So TP di mana-mana saja. Yang penting support yang kena jaga. Nak TP tu kita dah tahu dah, weekly dia, monthly kat mana kita boleh swing pun counter ni. Alright. So terusnya adalah mana dia tadi? DSL Corp. Yang ni tinggi sangat, tambah yang bawah sikit lah. Hashtag LGT tu tunggu dia turun sikit lagi lah, bagi confirmation boleh masuk. Daily semua jenis buat cut handle, semua boleh swing. Ini dia punya neckline tengah test. Ok, nampak perangai dia. Sekali test gagal turun, test lagi turun gagal. Ni test kali ketiga. Selalunya lepas kali ketiga apa? Naik kan? Naik lah, kita jangka dia naik lah. Sudah tiba masa dia untuk naik. Kesian kat dia, dia dah test dah ni sebelum ni, tak berjaya naik. So kita jangka dia naik. Kita tengok RSI. Torch RSI, tengok dah cross up biru atas merah. Ok, cantik. Ok, DMI dah positif, bullish trend. Ok, cantik. Tapi dia ni, si budak MACD ni dia slow, belum cross up. Kalau nak tunggu confirmation, tunggu ni merah ni cross up line ni, dia jadi hijau. Nampak? Merah, dia cross, dia jadi hijau, maksudnya dia naik. Alright. RSI 60 cantik, ADS 125 cantik, ada momentum. So, kita jangkakan dia akan naik lah. Alright, kalau kita pakai indikator, pasang indikator. Pasang indikator, nampak dekat sini high low dia. Kita tahu ni resistance terdekat dia. Resistance dia RM1.215. Support dia kat sini. Kalau bocor, dia akan cari yang ni. Okay. So next TP adalah RM1.27. Saya jangkakan dia akan lepas lah. Minggu ni dia akan pergilah cari RM1.27 ni. Expectation saja. Tapi kuat lah dia kena mentasi, sebab ni adalah neckline area. Kena ada volume kuat lagi satu, push dia, bagi dia naik. Sebab dia adalah cut and handle. Kita tahu cut and handle dia punya tu adalah bagaimana dia turun, begitulah dia naik. Okay, so sini dia punya support. Dia turun sampai kat bawah ni. Daripada neckline tu turun sampai sini. So 30%, so dia akan naik 30% lah. Kita budget, kalau kita swing kita dapat 30% lah. Tapi kita jaga support ni, jangan bagi bocor. Satu, bila dia dah lepas nanti, neckline dia RM1.205 ni adalah support kuat dia. Tengok support kuat sebelum ni. Make sure jangan bocor. Kalau kita nak ride sampai atas lah kalau kita nak ride sampai atas, kena make sure support kita tak bocor. Once bocor kena keluar, takut dia buat handle. Ok, sebab dia sifat dia rounding bottom tu ada beberapa. Dia boleh jadi salsa yang biasa mangkuk saja, ataupun yang membuat handle, iaitu cut and handle. Dia turun buat perangai. Contoh lah, dia dah naik, dia turun buat perangai. Ni, dia naik, dia turun, baru dia naik semula. Itu yang kita tak nak kan. So far nampak dia sedang nak naik dah. Sebab tu kita kena jaga support. Kita kena jaga support kita. Kalau kata support yang terdekat dekat sini, dekat mana, boleh jadikan yang ni, candle yang ni, kita boleh jadikan support juga Sini boleh jadikan support juga. RM1.10 support. RM1.10. Okey, RM1.205 ni kalau dia lepas tadi, ini adalah support terdekat. Kalau tak ini kita nak TP dekat mana? 1.570 untuk swing. Right, untuk rempit see money take money, asal profit keluar. Aku tunggu dia turun pula, masuk balik, lepas tu keluar.
Itu tak yang main laju-laju ya. Kalau main laju-laju boleh tengok 1 minit 5 minit. Itu memang kata time frame berapa ni sebenarnya nak scalping ni. Time frame mana yang kita nampak ada structure. Kita nampak dia tengah turun, kita nampak dia nak buat something. Macam ni nampak dia buat apa. Nampak dia macam berehat je kan. Tak nampak clear. Kita tengok 15 minit sikit. Nampak dia buat apa. Lepas tu tengok kita pasang indikator. Kalau tak suka pasang trik detail ni kata semak, tengok yang ni. Boleh je. Mana-mana satu indikator yang kita suka. Okay, sini dia kata apa? Entry kan? Boleh masuk lah. Masuk. Nanti kena tipi laju-laju. See money, take money. Tapi kalau dia dah sampai tengah ni, kita expect dia akan cari sini lah dulu Mid dia BB. Ini kan BB, Bollinger Band. Bollinger Band dia akan cari yang ni lah sifat dia akan cari apa BB. Yang ni apa BB terdekat dia. Rasa apa BB next, apa BB ni 1.210. So kalau kita masuk dari sini, dapatlah beberapa bit. Itu cara rempit. Selagi mana dia buat traffic light merah, kuning, hijau, kita hold saja. Asalkan hijau ni tak bocor. Candle tak jatuh bawah hijau, boleh je untuk rempit. Biar je dia naik. Lepas tu tengok yang benda lain. Setelah RSI ada cross ke bawah. Yang ni dia dindong cross ke bawah je ni. Dia menunduk tu kita cabut lah. Menunduk cross ke bawah. Tengok MACD dia pun unstable. Dia masih dindong-dindong. Dari segi candle, untuk rempit dari segi candle belum boleh masuk. Sebab kalau candle validation kena atas ni 1.210 baru boleh masuk. Sebab ni sekarang tak confirm dia buat apa. Dia sideways je ni. Kita nak candle ada satu bullish yang dia makan candle sebelum ni, dia mengatasi candle yang sebelum ni, barulah kita boleh masuk. Kita jaga support. Support sebenarnya kat sini lah. Nampak satu candle yang besar sikit. Kat sini lah support kita sebenarnya. Okay, kalau masuk kat atas ni, ini dia risiko kita tangguh-tangguh. Keuntungan dia tak payah cakap lah. Keuntungan dia banyak lah si money take money. Ataupun kita boleh tengok yang daily tu. Yang daily kata kita pakai tadi mana panel indicator pun dia ada entry entry. So boleh masuk dan swing je lah. Yang ni tutup dulu kejap lukisan-lukisan ni. Ok, so kita swing je sampai dia tanda exit ataupun DC dead cross. Ataupun kita nampak dia dah start menunduk. Macam ni menunduk merah dia dah start menunduk sila cabut. Sekarang ni kita nampak baby squeeze yang dia nak naik. Dia baru nak naik. Nampak tak? Dia mengecut, dia naik. Dia mengecut, dia naik. Ni dia mengecut, dia akan buat kenaikan baru. Kita expect macam tu lah Kita expect dia akan buat kenaikan lah. Ini mengecut, turun, kecut, naik, turun, naik. So dia sifat dia macam tu lah zigzag. Ok, so overall best step ok. Nak rempit boleh, nak swing boleh, semua pun boleh. Sebab tengok dia boleh pergi lagi jauh. Cuma kena jaga support kita. Kita takut bocor. Okay, intraday ni pun boleh pasang. Kita tengok support gancap pun boleh juga. Okay, ini tanda buy. Ini kalau macam ni kita boleh gunakan support RM1.16. Bocor dia akan cari RM1.11. Adakah kita sanggup tunggu support kedua ataupun kita nak lari? Kalau rasa tak sanggup hilang duit, mungkin support sini je kita boleh tahan. Bocor 2 bit cabut. Contoh. Itulah kita ada trading plan kita. Bila tak jadi, kita perlu cabut lah keluar. Ataupun yang berani nak dindong dalam ni sebab dia tengok ada projection. Dia boleh pergi sampai sini. So dia nak kita kisah merah pun okey lah. Tahu itu punya support dia kat mana ni strong support dia ni dekat SMA 200 ni RM1.05. Kalau bocor memang dia jadi downtrend.
bocor jadi downtrend terus jaga-jaga. Kalau kata yang sanggup berdindong lelah ni, dia tak kisah dah bocor siapa pun dia nak duduk juga. Jangan sampai bocor SMA 200. Kalau SMA 200 yang purple ni bocor, habis ke laut semua. Ok, dia jadi downtrend. Alright. Ok, so lagi counter apa? Skin Wolf. Skin Wolf berapa RSI? Dah bertinding pula RSI dia. Skin Wolf 65. Ok, Skin Wolf pun nampak naik. Dia mengecut, dia nak menggambar, dia nak naik. Star RSI biru atas merah cantik. Boleh pergi sampai mana ni? Sampai atas ni boleh pergi lagi. So banyak lagi ruang dia boleh naik. Ok, MACD baru cross out. Nampak? Hijau. So dia boleh pergi sampai mana? Atas ni perempuan sampai sini. Next dia boleh pergi sampai sini. So cantik. Skin Wolf cantik. Lepas tu apa lagi? So kita tengok minit-minit kecil dia. Katalah 1 hour lah. 1 hour boleh ada naik tak? Oh, 1 hour kita nampak dia resistant dekat line start 615. 20 candle sebelum dia dekat situ kuat. Mungkin dia ada retrace. So kita tengok lagi minit kecil 15 minit ada nampak dia nak retrace tak? So far tak nampak dia nak retrace. Nampak dia nak naik je. 5 minit ada dia nak turun. Tak. 3 minit. Ok, 3 minit ada nampak dia ada jualan, ada trade profit hari Jumaat. Mungkin dia turun sekejap, lepas tu terus laju-laju naik. Sebab 15 minit dia cross up. So esok dia jangkakan mungkin dia naik. Esok ke? Esok hari Ahad, hari Isnin. Dia jangkakan dia akan naik lah Skin Wolf ni. Ini based on indicator. Kalau kita based on candle semata-mata, tutup semua, kita tengok candle semata-mata. Sebab kalau tak suka indi serabut contoh lah ok, sini kalau nak beli kena ada satu candle bullish mengatasi candle sebelum. Tapi sekarang nampak ok je. 30 minit ada nampak tak apa-apa. Ok, doji ni agak bahaya. Takut dia turun dulu dia naik turun, naik turun. Ok, contoh sini tarik sampai dia punya puncak. Ok, retracement dia dekat mana? Yang ni salah reverse. Kita tutup reverse. So dia akan retrace sampai mana? Mungkin dia sampai 595 dia turun, ataupun 585. Okay. Area 2 ni lah kita jangkakan dia akan turun. Kalau dia nak turun, dia turun situ dulu. Kalau dia turun sampai bawah 55 sen ni memang babal lah tamat dah tu. Nak takut dia buat downtrend takut dia buat handle. Ni cup, dia buat handle. Skin Wolf boleh tengok overall nampak cantik. 15 minit cantik, 30 minit pun ok. Candle kita try tengok candle. Mungkin lah dia nak turun sekejap. Cuma dari segi indikator semua cantik. Dari segi indikator semua cantik. Macam dia nak naik dulu baru dia nak turun Macam ni dia naik mungkin dia turun retrace. Dia naik mungkin dia turun Dia naik dia turun. So siapa yang jenis FIFO, si money take money, dapat duit keluar, nanti kata hari Selasa masuk balik contoh. Okay, kalau kita masuk hari yang sama, kaunter yang sama, mungkin ada short dari segi jual beli untung tu dia buat average, nanti kita mungkin tak untung banyak mana. So better ambil kaunter lain-lain lah untuk hari yang sama, scalping kaunter lain-lain. Nak lebih lanjut tanya reminder masing-masing berapa charge yang saya kena. Charge lah fee mungkin sama, tapi keuntungan kita tu kalau kita masuk kaunter sama berulang kali, untung ataupun tak untung sangat. Kalau tak untung sangat tu better kita cari kaunter lain buat penat je kita rempit kaunter yang sama. Kalau nak masuk the next day pula. Okay, sebab dia overall dia akan naik Skin Wolf ni pun buat cup handle juga. Kebanyakan semuanya boleh pergi naik atas ni. Sama ada dia buat more tu double bottom, nampak gayanya.
Dia buat W W sengit. Akan naik lah. Okay, skim wolf. Tengok weekly, adakah dia dah terlampau overbought? Masih okey. So skim wolf okey. Skim wolf okey, cantik. Kita jangka ke hari Isnin naik lah. Expectation boleh jadi betul, boleh jadi tak. Index dah berterabur turun. Kang confident cakap naik, nanti tengok dia turun. Saya hanya membaca mengikut indikator dan nampak apa yang saya tengok dekat chart, macam tu lah. Franken sama ke round di bottom. Semua tengah test neckline. Semua counter ni tengah test neckline. Dia nak naik. Daily, weekly cantik. Daily pun cantik. Semua cantik. Macam mana nak pilih counter apa ni? Franken pun nampak cantik. Yang ni dia ada satu round di bottom yang besar sini. So projection akan dia akan naik lah macam mana dia turun, macam itulah dia akan naik. Yang ni sama, ada yang kecil ni. So target kecil kita berapa, target besar kita berapa. Franken overall cantik. Weekly cantik, daily cantik. Tengok 1 hour. 1 hour mungkin dia nak berehat tengah 30 minit. Siapa yang belum masuk kan, kita nak masuk harga murah. Saya tengok dia boleh turun lagi tak harga. Kalau dia turun, bolehlah tersaut dekat bawah. Okay, dia buat doji ni, mungkin dia nak turun dekat 15 minit mungkin ada peluang untuk entry. Tengok dia turun. Okay, so mungkin dia turun ke area mana. Kita tengok 3.920 dekat 50%. Nombor 1 kalau 78% ni dah habis lah. Kalau dia bocor yang ni, dia buat downtrend. So far ke area 38-50% ni okey lagi. Dekat sini kita tunggu nanti terus right je, sebab dia sebenarnya overall dia nak pergi jauh lagi Franken, sebab dia ada rounding bottom yang besar. Right. So lagi counter. Ni semua cantik-cantik ni. Inari. Trade detail. Okey. Harga semua atas RM1. Alright. So harga tengok dia bermain dekat RM3.80. Alright. So overall trend band menaik bullish. Tak ada petanda selling force lagi. Tanda-tanda jualan. Resistance tinggi dekat RM4, sebab itu line tag dia. Line tag tu adalah 20 candle sebelum. Highest resistance dia. Resistance terdekat untuk 20 candle sebelum dekat sini. Dekat RM4. Dia kena mengatasi RM4 untuk dia buat kenaikan yang baru. Okay, ni kalau GBS intraday, tengok. Sama juga. Kita tengok GBS panel. Lambat pula internet. Okay, ada tanda entry daily. Sebab candle ni dia berjaya validate candle sebelum kalau kita tutup, dia berjaya naik mengatasi candle sebelum walaupun sikit. So not bad lah, boleh cuba counter ni. Cuma support dia kat mana kita nak jaga. Kalau kita pasang indikator senang lah. Kita tahulah dekat gancak dia dekat mana, 3.91. Kalau tak dia kalau bocor dia cari 381 dan seterusnya. Okey, kalau kita tengok kat sini selagi tak bocor yang line hijau, boleh je swing boleh je naik counter ni. Tengok dia naik elok je atas hijau tu. MACD tu MA20. Selalu memang counter atas MA20 tu dia boleh nampak dia naik atas je line 3 tu, traffic light tu okey lah tu. Kalau dia dah bocor, pasti dia buat traffic light terbalik. Ni traffic light terbalik sepatutnya merah kat atas. Ini dah jadi hijau, kuning, merah terbalik. Memang downtrend lah Sekarang masih uptrend. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Yang ni dia squeeze, maksudnya dia nak turun. Dia menunduk. Dia squeeze, dia turun. Lepas tu dia start cross up balik.
merah cross up balik, kuning naik balik. Okay. So overall dia still uptrend. Cuma untuk scalping scalping ada jualan. Okay, yang ni 15 minit nampak dia jual. Dia berhenti dekat EMA 100 Yang lain orange ni EMA 100. Dia bertahan dekat situ. Support seterusnya RM3.91. Yang ni dia lower BP dia sentuh. Tutup. Kena ada satu candle yang mengatasi yang sebelum ni. Contoh ni. Ada candle yang naik atas ni. Okey, boleh kita ride. Meneruskan. Inilah dia punya kenaikan sebab dia buat round di bottom juga ni. Semua kebanyakan kena round di bottom lah. Dia buat round di bottom macam ni. So projection dia akan naik sampai harga berapa banyak dia turun. Itulah dia nak akan naik Dia akan pergi cari dulu RM4 ni. Lepas tu okey, dia turun situ. Cuma kita kena jaga kat sini. Selalu takut dia touch, dia turun dulu sebab dia kena touch 2-3 kali juga baru dia lepas naik atas tu. So kalau dia tak berjaya, dia akan buat handle. Dia buat handle tu yang sakit tu. Dia buat handle baru dia naik tu, kita takut tak kuat, kita pergi keluar tengok esoknya terbang. After 2-3 hari tengok dia dah terbang balik dah. Sebab dia memang nak pergi cari atas, cumanya dia buat handle dulu turun. Counter yang sihat memang macam tu Dia dah naik tinggi, dia akan turun dulu lah. Turun buat retracement, pullback. Alright, so dia akan boleh pergi sampai harga semua macam ni. Harga RM4, RM2, RM4 ke atas. Kalau dah RM1, RM2 ke atas tu yang untung, apa salahnya Pelikan ni kita ambil yang murah sikit. Yang ni nampak dia ada turun. So bila dah turun, kita tahu support yang terdekat dia kat area sini 520. Tapi kita nak candle tu mengatasi yang candle sebelum. Mungkin kita nak beli bila dia dekat atas mana, dekat di atas 535 baru nak masuk. Contohlah sebab kita takut dia main dindong dalam ni saja, tak naik-naik. Kita nak counter yang naik. Counter yang kita masuk dia naik, barulah kita untung Kalau kita masuk dia main dindong-dindong, turun pula, rugi, siapa nak masuk? Memang dia overall dia akan pergi jauh. Sebab dia ada, ni pun ada round di bottom juga. Kebanyakan counter semua ada round di bottom. Counter yang dalam scanner ni lah, dia akan boleh swing juga. Bukan saja boleh rempit, ataupun dia memang short term. Boleh short term swing, short term seminggu 2 swing, ataupun swing teruslah sampai target dia. Ini kalau dah turun macam ni dalam 20%, kita pun expect dia naik 20% juga. 20%, 20%. Okey, tak kisahlah agak-agak saja. 620 kita nak TP, tak ada masalah ni. Ini kena jaga area sini, takut dia bocor. Kalau dia bocor, dia buat apa macam tadi Kalau bocor, dia buat handle dulu. Kalau ini adalah round di bottom, contoh ini round di bottom yang melepih apa ni, mangkuk ke piring ke, tak kisahlah asalkan dia round bottom tu. Kalau dia turun, dia akan jadi cup and handle. Cup and handle ni masalahnya memang dia akan naik, cumanya mampu ke kalau dia turun sampai sini? Dah rugi berapa, sanggup ke? Kalau tak sanggup, tunggu dia breakout lah. Tunggu dia breakout betul-betul strong atas ni baru kita masuk. Takut dia turun in case dia turun 535 atau 535, ada volume hijau masuk, candle cantik strong, baru kita masuk pun boleh juga. Itu baru betul. So kat sini kalau bocor 520 kita cabut, takut dia buat handle. Itu adalah antara strategi lah Kalau kita pasang macam daily ke apa tu, kita pasang intraday contoh. Alamak, ada conteng-conteng pula. Okay,
Yang ni macam biasa, selagi mana dia traffic light, dia tak bocor line hijau, boleh swing sajalah. Sekarang belum lagi kalau ikut yang hukum traffic light, belum jual lagi lah. Dia tak menunduk lagi. Dia elok buat traffic light, dia elok je duduk atas line kuning ni. So boleh je lah swing beberapa hari, beberapa minggu. Okay, jangan dia bocor ni, bocor yang line hijau ni, ataupun dia turun bawah support 495 ni, takut dia turun sampai bawah ni lah. Takut dia turun cari bottom Bollinger Band ni, dah sampai sini dah, sampai dia punya bottom lower saucer dah, 410, rugi banyak dah. Jangan sampai macam tu. Kita agak-agak lah kata inilah siapa kita sanggup tanggung rugi 495. Ataupun kalau ikut hukum candle, ini mother candle yang bullish besar ni, mother candle. So kita punya support kita kat sini lah. Support akhir kita kalau bocor 50 sen, kita cabut lah. Okay, kita nak masuk dekat mana? Kita nak masuk atas ni, atas 560 ke apakah. Be strong, strong volume, sebab kita nak bullish tu makan candle merah ni, barulah ada confirmation validation. Katalah lepas ni candle satu bullish tapi tak berjaya mentasi, lepas ada lagi satu bullish, dia berjaya mutasi dua candle sebelum, okey lah tu, boleh masuk. Itu kalau ikut candle. Kalau ikut ini tak ada masalah pun tak ada masalah, right je lah, sebab dia tak bocor pun. Dia elok je atas ni, trend band pun bullish, traffic light, tak ada masalah. Okay, lagi counter apa? Semua counter ni boleh swing so far. Pestec, Sitos mahal nanti, ada orang nak harga murah-murah. Bimbest, tapi Bimbest weekly dia bukan atas 60. Mungkin momentum tu tak kuat sangat kenapa tak ada Bimbest? Okay, sebab weekly dia tak menarik. RSI pun ngam-ngam di atas 50. Okay, bolehlah dia naik sekejap, tapi weekly dia, tengok weekly dia, RSI berapa? 38. Tak cantik lagi. Ni kena naik atas SMA 200 dulu ni Kalau weekly berjaya, candle dia naik atas SMA 200, baru seronok. Katalah esok dia naik, hari Isnin dia naik, lepas tu candle berjaya naik atas ni dekat weekly. Cantik daily dia. Ini tak kuat lagi lah, tak kuat sangat. Bukan kata tak boleh, sebab tengok ni dia masih dalam bearish zone. Dia tak buat bullish zone lagi. Dia kena cross up semua naik atas, baru kita boleh masuk. Entry tak ada lagi lah Ini sauk kata berenang bersama jerung. Kalau kita masuk sekarang, berenang bersama jerung. Kalau nak biar dia cross up semua elok cantik dulu, baru kita masuk. Kalau tengok kat minit-minit kecil, sebab dia weekly dia tak cantik lagi, weekly dia tak strong momentum. Ini cross up tapi MACD belum lagi. Tengok dia dindong je. Dia kenaikan tak banyak. Kalau weekly dia, tengok dia main harga kot situ je. Kita tak nak macam tu Tak nampak sangat ketara perubahan harga Bimbest. Tak cantik lah. Bukan kata tak cantik tu tak ada potensi. Kalau ikut kat sini pun ada double bottom. Cuma dia tak kuat Kita tak nak counter ni. Kalau kita tengok secara mata kasar pun, daily dia dalam kotak ranging tu dia main dindong. Higher high, higher low tu tak ada adil. High low, high low, high low, equal high, equal low, dia main dindong. So kalau kita nak trade dalam dindong kotak, beli bawah ni, TP atas ni 505 ni. Yang bestnya kalau dia uptrend, betul-betul uptrend, dia melepasi kotak ni, boleh dia buat kenaikan yang baru. Kalau tak, dia main dindong dalam kotak ni. Siapa yang seronok main harga dindong, okey, maksudnya tu 410 agak-agak sampai sini lah 475 dia TP, nanti turun balik, naik turun.
Siapa yang jenis swing trader betul-betul, dia akan tunggu betul-betul naik atas kotak ni supaya dia boleh make sure counter tu uptrend. Sekarang counter tu sebenarnya sideways secara general, counter yang sideways sahaja. Alright. Tak berapa cantik. Bukan kata tak boleh buat profit, boleh, tapi tak cantik lah sangat. Okay, CMSB pun kata weekly dia bukan atas 60 Okay, daily di atas 60, weekly 53. Okay, still okay, acceptable 53. Boleh. CNCB boleh. Okay, ini neckline area dia untuk weekly. Untuk daily, resistance yang sama. Stoch RSI dah cross up. MACD belum cross up MACD. Mana MACD? Okay, MACD ni merah ni kena cross up jadi hijau macam ni. Kalau MACD biasa adalah biru kena cross up merah. Okay, ini MACD untuk yang GBS. Siapa yang nak beli GBS sebab nak tengok DMI bullish trend. Kita nak tengok semua ni lah kita nampak kalau dia warna macam ni, kita boleh tengok candle hijau dah start. Dia makin hawkish. Kalau macam ni dia dah bagi tahu DMI dia positif, bullish. Lepas tu kita nak tengok ni bila dah cross out hijau, bila dah start merah ni dia dah start orang jual. Sekarang ni orang kena beli dulu sebab dia lambat sikit. Dia counter dia adalah lagging indicator. Lagging indicator dia follow saja apa pergerakan harga atas kat ni, baru dia confirm. Stoch RSI lebih laju dia leading indicator. Dia ni cross dulu baru yang bawah cross. Yang atas pula line-line ni lah. Line-line ni semua ni kena cross up dulu kejap. Intraday biasa. Kejap kita besarkan. Ni line ni merah kena cross up kuning, dia sedang cross up tapi tak kuat. Dia kena strongly naik buat traffic light. Buat traffic light ni dia tengah squeeze macam ni kan. Siapa berani masuk boleh lah. Dia tengah squeeze tapi kalau dia dah buat macam nampak jelas merah menjauhi kuning, okey lah. Ni merah rapat lagi. Belum tentu lagi ni. Belum comel lagi. Okey. Kalau ikut candle pula, dia kena mengatasi. Okay, sekarang dah boleh lah ikut candle dah boleh masuk. Sebab ni dia turun, lepas tu candle ni dia dah makan candle yang sebelum ni. Ni candle 3 ketul ni dia dah makan dah. Boleh masuk lah. Support dekat mana? Boleh jadi support dekat sini. Satu. Alright. Bocor yang ni kita cabut. Okay. So next support yang kita boleh cari kat mana? Kat sini. Area sini. Tapi dah jauh sangat lah. Kalau macam ni dah rugi dah dah rugi banyak dah kalau main kat area sini. So sini je lah. Kalau kita pasang ni retracement, sini tarik. So ini 50% dia. Sekarang dia dah turun sampai 50%. Tapi dia dah start naik dah. Bila dia start naik kita tukar reverse. Ok, so dia akan pergi RM1.50. Dia akan pergi RM1.59.595. Seterusnya dia akan cari RM1.71. Ok, so kalau pasang indikator pula, tutup kejap yang drawing, pasang indikator. Ok, so kita tahu sini adalah SMA 200. Kalau dia berjaya naik atas SMA 200, which is yes, dia akan pergi cari counter mana-mana pun dia akan cari SMA 200. Dia akan pergi cari RM1.63. RM1.65. Dia akan cari yang ni. Lepas tu kita boleh swing lah setahun pun. Sebab ini adalah 200 candle sebelum yang SMA 200 yang purple ni. Kalau dah dia melepasi resistance SMA 200, memang kita jangkakan dalam masa 200 hari, 200 candle seterusnya dia akan buat kenaikan yang baru. Trend baru akan dibuat. Ini dia downtrend.
Dia start buat uptrend. Bila dia start mengatasi SMA 200, dia akan terus buat kenaikan lah untuk kita swing setahun. Yang ni belum, dia bila dia ni macam biasa dia test 1, 2, 3 kali dulu baru dia dindong-dindong baru dia naik Kalau dia terus mantap dia naik terus. Okey, katalah dia lepas, dia naik sampai RM1.73 lah. Contoh dia turun balik, lepas tu dia test balik SMA 200 baru dia naik Contoh dia 2-3 kali dia dindong. Tapi overall dia akan naik jugalah. Kalau masuk sekarang, boleh jadikan support EMA 100 ni. Yang lain orange RM1.38 sebagai support pun boleh. Dia adalah kuat. EMA 100 tu adalah support kuat kita. Seterusnya kalau bocor dia pergi RM3.45. Ini adalah EMA 50. Okey, sebab tu saya walaupun macam mana pun saya suka juga guna indikator untuk confirmation. Even dekat sini dah nampak cantik dah. Candle tu dah makan candle-candle sebelum, kita expect dia akan naik. Tapi saya still nak perlukan indikator untuk support saya. Indikator dah ada signal buy untuk swing. Okey, selagi mana candle tu di atas yang line hijau nanti, line hijau yang mid BB ataupun line biru ni mid BB selagi dia naik atas tu kita tak ada masalah. Ni line hijau ni. Ni kita swing selagi mana tak bocor line hijau ni line hijau. Kita tengok sebelum ni. Okey, swing selagi tak bocor line hijau. Ini dah bocor kena TP. So, kita swing je lah. Counter yang boleh swing CMSB. Cantik dah untuk swing. Alright. Kalau nak masuk minit-minit kecil lagi, 15 minit nak cari point entry. So far saya sudah cantik dia boleh masuk lah. Alright. Untuk swing bukan untuk rempit, dia kena tengok sekejap screen dia. Allah, rempit screener mana tadi? Counter apa? CMSB weekly. CMSB weekly. RSI weekly dia. Yang ni pun bawah 57. Sekejap. Dia baru ngam-ngam atas 50 Alright, boleh lah counter ni. Tapi sesuai untuk swing lah. Nak rempit tu kalau dia atas 60 weekly baru dia cantik untuk rempit. Ini daily dah okey, cuma weekly tak cantik lagi. Untuk water kuat, kalau nak swing tak ada masalah, boleh masuk je. Sebab dia memang akan naik boleh swing setahun terus kalau dia naik atas SMA 200. Ataupun setakat mana yang kita boleh hold Kalau dah nampak profit 30% tu ambil je lah. Terpulang terpulang pada target masing-masing, risiko masing-masing, berapa banyak kita nak. Alright, saya rasa sampai sini saja. Sebab nanti kalau saya discount nanti jadi 4 jam. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Siapa yang berminat beli indikator, ada 13 indikator. Sebenarnya kan bukan 13, ada banyak indikator lain yang free yang saya bagi dekat library. Kawan-kawan yang buat screener pun semua share dekat library tu. Kita dah forward dekat library. Access untuk siapa yang beli saja. Termasuklah kelas-kelas meeting ke apa yang belajar, semua kita letak dekat library. Kalau ada yang recording, ada juga yang kita tak record. Yang ni kena masuk kelas live lah kelas ataupun meeting live tu. Sebab tak semua kita boleh share. Sebab kita bukan qualified untuk apa, mengajar ataupun beri sarana beli jual tu. So kita buat secara private sajalah. Secara private. So kita benda tu memang confidential lah, kita tak share Untuk yang beli saja, yang boleh access ke library dan yang boleh join live lah. Ada certain yang benda tu kita boleh share waktu live saja, kita tak record. Okey, macam ni tak apa. Dekat YouTube ni saya share sekadar apa yang saya nampak dekat chart semata-mata, bukan galakan ataupun buy call. Okey, so, masing-masing kena buat kajian masing-masing, dekat mana kita punya risiko, dekat mana kita punya reward. Okey.
Sini semua dah ada indikator, memang dah ada resisten dekat mana apa semua kan. Tapi kita kena tahu diri kita sendiri. Adakah kita ni seorang yang holder, kita boleh swing, ataupun kita jenis scalping. Kita tahu kat mana support. Kalau bocor kita boleh keluar ke tak, ataupun kita tak sanggup nak loss. Kita semua kena ambil tahu sendiri ya. Saya tak bagi nasihat atau apa-apa. Saya hanya baca mengikut kefahaman apa yang ada di chart saja. Okey, itu saja. Jangan lupa untuk ke Telegram Game Borak Saham. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, bye.